Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Sazli dalam subjek RBT tahun 4. Unit 1, Keselamatan Bengkel. Contoh pelan laluan kecemasan bengkel RBT. Saya percaya di sekolah anda semua ada pelan laluan kecemasan bengkel RBT. Ia digunakan ketika mana? Ketika berlaku kecemasan. Ketika berlaku kecemasan, contohnya apa? Ada kebakaran. Jadi kita kena ikut laluan arah. Kita kena ikut arah laluan keluar tu di mana. Kalau ada dua laluan, kita ikut. Kalau ada satu saja. Sebab apa? Untuk mengelakkan dari kita berebut. Bila berebut, dah tentu jatuh tolak menolak antara kamu, dan ini akan melambatkan lagi. Api dah banyak, api dah merebak, kita masih nak berebut-rebut. Kalau kita ikut arah laluan keluar dari bengkel, kita akan selamat. Kita kena sabar, ya. Kita kena sabar, ikut arahan, ikut arah laluan keluar dari bengkel. Jadi bengkel RBT dia hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Dia kena ada dua alat ni lah, iaitu pemadam api, alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Kita tengok bagaimana cara alat pemadam api digunakan. Pertama, tarik pin picu, ada bulat tu. Dia macam cincin tu, kita masukkan, dia kita tarik, bukan tolak, tarik pin picu. Kemudian halakan. Ini kita tak ni lagi, kita halakan dulu, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Mengikut arah angin, kita halakan arah angin di belah mana, kita halakan muncung ke arah api. Kemudian tekan tuas, kita tekan. Kita tekan dia, bukan tarik, kita tekan tuas. Bila dah tekan, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Dia dah keluar dah tu. Dia dah keluar dah, sama ada berbentuk debu tepung ataupun berbentuk cecair. Jadi api pun padam, ya. Ingat ini, tarik pin picu, kemudian halakan muncung ke arah api mengikut arah angin, kemudian tekan tuas, dan akhir sekali layangkan muncung ke kiri dan ke kanan, ya. Amalan keselamatan di bengkel, ya. Ini dia, kita tengok bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atau perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. A, kita tengok, itu contoh bengkel RBT, susu atur dan kebersihan. Tengok cantik je, bersih, ya. Tak ada sampah, kita buang. Kalau meja tak sama, kita susun elok-elok. Tengok pula pada B, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Susun, dia tak berselerak, di mana tempat kita mudah nak ambil apabila simpan dan kita selenggara alatan tu dengan baik, bagi memudahkan kita mencarinya. Ini contoh penyelenggaraan alatan, gunting dan papan kekunci, ya. Kita tengok contoh dia, gunting dan papan kekunci. Kita tengok gunting dulu, bagaimana kita nak selenggara gunting ni. Tengok macam mudah je, ya. Gunting, macam mana cara dia? Pertama, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai, ya. Seterusnya, titiskan minyak. Itu saja. Itu saja, senang saja, ya. Terusnya ini ialah bagaimana? Kita nak bersihkan habuk
dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Dan lap kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Yang lembap tu bukan kita letak air, kita siram pula dengan air, habis rosak. Ini adalah alat elektronik. Kita tak boleh disiram dengan air pula, kita basuh pula, tak boleh, tidak dibenarkan. Rosaklah. Jadi kita lap saja dengan kain lembut yang lembap. Kemudian apa yang akan berlaku jika saya ataupun anda mengabaikan amalan keselamatan? Apa akan berlaku? Ini ketika mana ni? Ketika di dalam bengkel RBT, apa yang akan berlaku? Kita tengok punca. Masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Saja-saja nak masuk, kita masuk je. Tak ada guru, tak ada kawan. Guru tu lah yang penting. Kita masuk saja. Apa yang akan berlaku? Kesannya, apa kesan? Boleh berlaku kecederaan. Kita main-main, mungkin kita masuk tu kita main, akan berlaku kecederaan. Atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Ini lagi lah. Hilang barang, nanti anda ataupun sesiapa saja akan dituduh. Mungkin dia tidak buat, mungkin orang lain yang buat. Jadi kita kena faham kesan apabila kita masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Seterusnya, punca membawa beg masuk ke dalam bengkel. Apa kesan kalau anda membawa beg masuk ke dalam bengkel? Kesan dia, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Itulah, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Seterusnya, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Ada subjek RBT, kita masuk dalam bengkel, kita tak buka tingkap. Apa yang akan berlaku? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Udara tak berapa elok lah. Kita kena supaya udara luar masuk ke dalam bengkel. Dan seterusnya, menggunakan bahan tanpa kebenaran. Apa yang akan berlaku? Kita guna bahan tanpa kebenaran. Kesannya berlaku pembaziran. Cikgu tak suruh pun kita guna barang tersebut, kita sengaja je nak guna, maka berlakulah pembaziran. Jadi, sekian saja video Cikgu Shazli pada kali ini. Saksikan video Cikgu di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.